Teruskan bersama kami hujah tokoh guru kebangsaan. Kita mula mengira 1, 2, 3 sampai 10, A, B, C, D sampai Z. Semuanya kerana guru. Cikgu, terima kasih cikgu. Dan kita nak lihat, nak balik Facebook kita pada malam ni. Apa kata penonton? Rafi Isa. Penonton saya tengok dulu Arif Hakimi tanya kepada mereka dua tokoh kita terima saja. Dan Rafi Isa kata pada masa kini banyak cabaran yang guru dihadapi oleh guru itu tak guru dari golongan muda. Pada saya tak mengira jadi guru bukanlah disebabkan ikhlas semata-mata, ganjaran benar juga. Duit benar juga, hiburan nak juga, pengetahuan nak juga. Baik Datuk Siba, kita lihat Perdana Menteri Modi mengumumkan beberapa insentif baru kepada warga guru yang hari dalam surat khabar pun dah jadi kelang kabut dah sekarang ni. Mana pergi ganjaran untuk guru sekolah rendah, Roslan Bandung pun mengamuk pegang walaupun dia orang hang. Jadi Abi, adakah insentif ini perlu ke? Sebenarnya insentif ini adalah kita tak boleh, bila kerajaan mengumumkan macam ini, tak boleh puaskan hati semua orang. Kerana kalau guru dapat segala-galanya pun, kaki tangan kerajaan kata apa pula, kita dianaktirikan. Jadi kita kena tunggu bajet lah. Mungkin dalam bajet ada mungkin berita baik untuk kaki tangan kerajaan, kerana kita bila diumumkan insentif itu, dia hanya kepada perbetulkan beberapa keadaan. Saya setuju ada ramai yang tidak puas hati, tetapi sebaliknya kalau kita nak buat general revision itu, kita kena tunggu untuk bajet dan dia mesti terlibat kaki tangan sektor lain. Kalau tak ada, dia tidak akan betulkan keadaannya. Mungkin guru sekolah rendah rasa terpinggir kerana mereka tidak dapat insentif. Tapi itu kita akan terus boleh runding dengan kerajaan. Maka yang dapat itu kita ucap terima kasih. Yang belum dapat itu terus kita berjuang. Tapi kenapa tak umum sekali itu sekolah tak boleh, kerana walaupun kita katakan di negara kita ada 1.2 juta kaki tangan kerajaan dan 340,000 guru, kita bayar setiap orang RM10 pun dia ada kos dan implikasi terhadap ekonomi dan kenaikan harga amat besar. Saya bukannya defend kerajaan, tetapi sebaliknya ada cara yang kita nak berjuang. Yang dapat kita syukur, yang tak dapat kita terus berjuang. Walaupun Prof tak nak menyentuh tadi, tapi Prof ada dalam majlis tu. Apa perasaan Prof dengan umum insentif ini dan apa yang Prof dapat nasihatkan kepada yang tengah mengamuk sekarang? Yang pertama saya katakan bahawa motivasi yang terkuat ialah gaji. Tapi bukan itu mutlak. Kita ada motivasi yang datang dari bukan gaji, seperti kemudahan tempat kerja dan sebagainya, yang non material ini. Jadi kita ambil dua-dua tu sekali. Jadi kalau kita dapat gaji je meningkat, tapi tempat-tempat yang lain, faktor-faktor lain, misalnya suasana kerja tidak meningkat, tidak ada bertambah baik, tidak ada masalah. Zaman dulu macam mana? Adakah insentif ini sesuatu yang perlu waktu itu? Waktu awal kita bekerja, gaji itu sangat perlu. Tapi apabila kita meningkat hingga besar, kita dapati bahawa ada kepuasan lain yang datang daripada bukan gaji. Ada sekali Dr. Mahathir bagi semua kaki tangan kerajaan RM5. Tapi mula-mula KPAC tolak. Tapi akhirnya semua kaki tangan kerajaan pun terima. Jadi tetapi bila ekonomi dah pulih, banyaklah kita dapat. Tapi terus teranglah Prof, macam mana nak tune ni pemikiran sesengah guru segala guru yang macam tadi tu, dia nak juga insentif. So ini juga pendorong, memberi motivasi. Itu pada awal saya setuju. Baik pada awal kita hanya motivasi kita hanya kendakkan keperluan. Iaitu keperluan makanan, tempat tinggal dan shelter, perlindungan dan keselamatan pekerjaan. Baik, Datuk Siba, saya juga YDP sekolah menengah kan. Kita rasa halat kerana pelantikan untuk kenaikan pangkat itu terlalu lambat. Jadi apa komen Datuk? Sebenarnya ini patutlah kerajaan, Kementerian Pelajaran segerakan. Kalau terlalu lama kalau sekolah itu kosong, habis keadaannya. Oleh itulah dulu kita ada sistem back to back. Bermakna kita patutlah sedia satu pasukan yang kita ada IAB dan sebagainya, kita boleh latih. Jadi dah retire, kita dah standby dah. Tak payahlah kita tunggu nak tukar nama ke apa ke. Oleh itulah bahawa benda-benda macam ini kita tak boleh, tidak ada toleransi. Bermakna bila pengetahuan nak bersara, kita dah tahu. 1 tahun, 2 tahun kita dah tahu. Kita sediakan orang itu di sekolah. Adakah ini satu gambaran kepada Kementerian Pelajaran khususnya untuk itu bukan kecekapan pengurusan yang patut kita back to back tadi. Dan kita ada supply yang cukup. Bukan tidak ada cukup orang berganti. Tapi mengapa terlalu lambat?
Tapi kadang-kadang dia beri alasan nama dihantar ke JPA belum ada kelulusan, nama dihantar belum dapat diterima dan sebagainya. Saya percaya sambil kita maju, kelemahan macam ini kita harus mengatasi. Bahawa ramai guru kita boleh pilih dari mereka, dan oleh itulah keadaan macam ini kita tak bolehlah maafkan. Baik, Datuk Syibah, dengan pengijaraman sebagai tokoh guru ini, kita harap suatu tentu akan menjadi orang kata sifu ke tukang rujuk ke. Adakah tokoh-tokoh guru ini daripada dulu sampai sekarang ni dia ada kira pandangan mereka? Tapi bagi diri saya dalam tempoh ini 2 hari ini banyak jumpukan ceramah saya dapat. Jadi saya bukan nak jadi sifu, kerana kita pun hanya daripada sebahagian, hanya seorang daripada itu. Tetapi banyak juga nampaknya tanggungjawab. Sebenarnya itu tugas yang berterusan. Ini dapat tokoh guru ini bukan akhir. Sebenarnya permulaan bagi kita menjayakan satu kejaya, iaitu membantu. Baik, kita teringat kepada Ibu Zain. Ibu Zain adalah profesor guguran dan berkait rapat. Bagaimana kalau kita hubungkan Ibu Zain dengan guru-guru sekarang? Sebenarnya ada ramai Ibu Zain di kalangan kita. Macam saya sendiri, saya ingat kepada cikgu saya, Cikgu Hassan di Beruas. Buku yang dihadirkan Musafir itu, satu buku yang begitu lama, masih saya simpan. Jadi bagi setiap orang, ada dia orang yang menjadi dia punya idola. Dan sebenarnya kalau kita percaya ramai di situ, tapi mungkin kita belum tahu mereka. Baik, sebagai kesimpulan yang masuk kita pernah ada Terhad Solok berbincang ni, kita lihat Prof, murid-murid sekarang pun semakin cerdik, semakin pandai dengan segala teknologi. Bahkan murid lebih pandai daripada cikgu kadang. Saya pun dulu masuk belajar, saya tengok Allah, saya lebih pandai lagi cakap daripada cikgu, saya lebih malas nak belajar. Jadi bagaimana nak berhadapan dengan murid-murid sebegini, cabaran perguruan sekarang? Pertama, guru tidak boleh digantikan oleh teknologi. Itu yang pertama. Yang kedua, teknologi boleh membantu guru. Jadi dengan sebab itu, guru ambil kesempatan untuk menggunakan teknologi ini untuk menambahkan ilmu dia supaya persembahan dia di Bukit Rajah akan lebih menarik. Cantik. Itu jawapan yang lebih kemas kini. menarik. Patut pergi Palestin. Dan itu sebagai kesimpulan pada perbincangan kita. Kalau saya dapat seorang murid yang sangat cerdik dan pandai lebih daripada saya akan panggil dia, kata okey, besok you mengajar kelas ini, saya nak tengok macam mana. Jadi saya gunakan bakat dia ni untuk mendorong dia, dan ini menjadi cabaran kepada kita. Saya merasa begitu bangga anak murid saya lebih pandai daripada cikgu sendiri. Oleh itulah kita harus ingat bahawa apa juga kelemahan, tugas kita mulia. Profesi ini kita harus kita daulatkan, kita terus bangunkan, bukan untuk wang ringgit, untuk kemajuan negara, untuk pembangunan negara, untuk perpaduan. Guru hari ini menjadi tulang belakang pembangunan negara. Kita pegang prinsip itu dan kita bawa kemajuan. Apa juga kelemahan itu kita atasi dalam keadaan masa yang tentu. Baik, saya mewakili orang ramai, Prof. Katakan saya bapak lah, dan saya juga mungkin anak murid. Kita lihat kan banyak segala salah laku dan sebagainya yang berlaku dalam masyarakat kita. Adakah itu juga menunjukkan kegagalan, kelemahan? Hanya salah satu faktor saja, bukan faktor tunggal. Mungkin faktor dominan. Dominan itu maknanya